Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Masihkah bergayut di pagar istana? Perdana Menteri Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mat Yassin berkata proses pembatalan ordinan darurat oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah seperti yang disembah oleh Jemaah Menteri pada 23 Julai lalu tidak dapat disempurnakan. Dengan berakhirnya proklamasi darurat pada 1 Ogos 2021 berdasarkan peruntukan Perlembagaan Persekutuan, pembatalan ordinan darurat oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong tidak lagi berbangkit. Maka selaras titah pandangan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan peruntukan perkara 150/3 Perlembagaan Persekutuan usul untuk membahas dan seterusnya mengungkai ordinan darurat itu boleh dibawa dalam sidang parlimen yang dijadualkan berlangsung pada September 2021. Katanya menerusi satu kenyataan. Menurut Mahyadin, usul membabitkan pembatalan ordinan darurat akan dibincangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Beliau berharap ia dapat menyelesaikan polemik berkaitan pembatalan ordinan darurat secara harmoni dan berperlembagaan. Mahyadin bercakap seolah-olah beliau masih lagi memiliki sokongan majoriti di Parlimen, sedangkan keabsahan Kerajaan Perikatan Nasional itu kini dipertikaikan susulan penarikan sokongan UMNO yang dinyatakan oleh Presiden parti itu kemarin. Keputusan itu secara tidak langsung menunjukkan Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Mahyadin sebenarnya sudah tumbang. Cukupkah sekadar Mahyadin menjunjung kasih dan memohon ampun kepada Yang di-Pertuan Agong di atas tindakannya? Dalam hubungan ini, pengarah Institut Tamadun dan Kajian Strategi atau ITKAS Universiti Malaysia Pahang UMP, Profesor Madya Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Husin berkata Yang di-Pertuan Agong boleh menentukan kedudukan Perdana Menteri menerusi pertemuan bersemuka setiap ahli parlimen. Perkara itu dibuat sebagaimana yang diperuntukkan dalam perkara 43/2/A Perlembagaan Persekutuan, iaitu Yang di-Pertuan Agong berhak melantik Perdana Menteri daripada ahli Dewan Rakyat yang pada hemat Seri Paduka Baginda mendapat sokongan majoriti. Katanya lapor utusan online. Maknanya, kenyataan Mahyadin itu hanya relevan jika beliau masih mendapat sokongan majoriti di Parlimen. Jika beliau tidak ada majoriti atas kapasiti apa, Mahyadin berhak membuat keputusan bahawa usul untuk membahas dan mengungkai ordinan darurat tersebut dibawa ke dalam sidang Parlimen pada September 2021 nanti. Sedangkan ketika Mahyadin masih memiliki majoriti tipis pun, perkara dalam hal ehwal darurat ini adalah termasuk di bawah budi bicara Yang di-Pertuan Agong dan bukan 100% Yang di-Pertuan Agong terpaksa mengikut kehendak Perdana Menteri serta Kabinet. Jika kita masih ingat, pada 25 Oktober 2020, Perdana Menteri pernah menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Kuantan untuk menyembah perkenan perisytiharan darurat. Pada masa itu, Yang di-Pertuan Agong tidak memberikan perkenan. Yang di-Pertuan Agong hanya memperkenankan proklamasi darurat pada 12 Januari 2021 untuk seluruh Malaysia. Ini menunjukkan bahawa Yang di-Pertuan Agong boleh untuk tidak mengikut nasihat Perdana Menteri dan Kabinet berkaitan darurat, kata Peguam Dr. Zulkarnain Lokman, dan kenyataannya yang dimuat naik di Facebook beliau. Menurut beliau, jika Yang di-Pertuan Agong tidak menandatangani penarikan balik atau revocation ordinan, maka ia tidak akan dapat diwartakan. Selagi ia tidak diwartakan, maka ianya tidak boleh dikuatkuasakan. Kedudukan ini pastinya akan menyulitkan penguatkuasaan undang-undang, ujarnya. Zulkarnain berpendapat Perdana Menteri tidak mempunyai pilihan lain selain mengikut apa yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Episod pertentangan terbuka antara pejabat Perdana Menteri dan Istana Negara tidak seharusnya berlaku, katanya. Zulkarnain yang juga pengerusi Biro Undang-Undang Amanah Kanun berkata peristiwa yang berlaku semenjak minggu lalu harus menjadi pengajaran kepada pihak eksekutif untuk tidak bermudah-mudah dengan isi
institusi yang di-Pertuan Agong. Meskipun peranan yang di-Pertuan Agong adalah sebagai raja berperlembagaan dan bukannya sebagai raja mutlak, tetapi banyak urusan kerajaan akan tergendala sekiranya yang di-Pertuan Agong melancarkan mogok dengan pihak eksekutif, ujarnya. Justru beliau menyarankan Perdana Menteri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Peguam Negara dan seluruh Kabinet memohon maaf secara terbuka kepada yang di-Pertuan Agong dan memohon maaf kepada semua ahli Parlimen kerana telah mengelirukan Dewan Rakyat. Persoalannya kini, adakah rakyat masih memaafkan beliau jika yang di-Pertuan Agong bersedia memberi ruang kepadanya untuk terus bergayut di pagar istana? Mahyadin bukan hanya dimurkai oleh yang di-Pertuan Agong, beliau juga hilang majoriti di Parlimen dan tidak lagi dipercayai oleh rakyat sebagai nakhoda yang mampu membawa bahtera negara keluar dari gelombang COVID-19 dan kerosakan yang berlaku akibat salah urus pentadbirannya. Tindakan paling bermoral yang wajar beliau lakukan ketika ini hanyalah meletakkan jawatan secara terhormat.